warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Okey pelajar, diharapkan pelajar semua sihat walafiat bersama dengan keluarga di rumah semasa lockdown ni. Okey, jadi pelajar kesempatan ini di hujung minggu cikgu ambil peluang untuk bersama-sama dengan pelajar, kongsi-kongsi dengan pelajar untuk kelas percuma. Kita belajar secara santai pelajar, topik tak besar tapi topik ni sangat penting. Ramai rata-rata pelajar dia lemah bab topik pelarasan ni. Okey, minggu lepas cikgu dah buat asas bagaimana nak sediakan perdagangan, untung rugi, PKK, pelajar dah labelkan dah. Jadi pelajar, cikgu dah bekalkan pelajar dengan pelarasan ni pelajar. Okey, pelarasan ni kita akan buat pelarasan imbangan duga yang sama. Lepas tu cikgu dah bagi kita gunakan imbangan duga yang sama, cuma soalan je tukar. Pelajar, soalan dia tukar. Nanti kita tu buat. Okey, jadi soalan cikgu ni 1, 2 dan 3 soalan aras rendah dan sederhana lah, sederhana tinggi lah Okey, jadi pelajar kena konsep dua-dua. Okey, target cikgu hari ni cikgu nak buat 2 soalan, 1 dan 2. Okey, yang 3 pelajar kena buat. Kita cuba buat sebagai latihan kerja rumah. Okey, alright, jadi pelajar kita fokus terus. Cikgu dan juga pelajar buat dekat sini kertas jawapan, pelajar buat yang cikgu berikan ini lebih senang. Lebih cepat sikit lah pelajar buat sebab kita belajar online ni. Kalau pelajar dapat mata saya belajar dekat kelas, senang saya pakai touchpad nak tunjukkan. Tapi mungkin online ni saya kena gunakan kaedah yang berbeza sedikit lah. Okey, jadi pelajar, cikgu nak teruskan. Cikgu nak ajar pelarasan penyata pangan. Kita tengok sekali lalu. Okey, cikgu tayangkan slide sekarang. Okey, nampak tak PowerPoint cikgu? Nampak. Okey, jadi Okey, jadi pelajar ambil masa sikit, cikgu terangkan lebih kurang 10 minit cikgu nak terangkan sekali lalu apa tu pelarasan dia yang kita nak fokus pada hari ini. Okey, pelarasan penyata kewangan. Okey, pelarasan penyata kewangan pelajar kita nak betulkan. Setelah kita buat imbangan duga, kalau berasaskan imbangan duga kitaran perekonomian yang kita belajar kitaran perekonomian, ada berapa pelajar kitaran perekonomian kalau pelajar tahu? Yang lagi tak? Ya, betul, ada 8. Okey pelajar, selepas imbangan duga kita kena sediakan penyata kewangan. Betul pelajar? Okey. Jadi pelajar, sebelum buat penyata kewangan, pelajar kena buat pelarasan dulu. Okey pelajar, pelarasan pelajar. Pelarasan ni apa? Pelarasan ni kita ada buat pembetulan ke atas imbangan duga ke apa kan. Tapi tak payah buat imbangan duga lah. Kita terus betulkan dalam penyata kewangan melalui pelarasan-pelarasan yang kita nak belajar hari ni. Okey, pelarasan yang wajib tahu. Semua pelajar mesti tahu. 5 ni pelajar. 5 ni mesti tahu. Inventory akhir, akaun belum bayar, belum terima, prabayar, belum teroleh, susut nilai, peruntukan tarikh. Hari ni nak belajar apa? Hari ni nak belajar 1, 2 dan 3. 1, 2 dan 3. Okey, pelajar kita tengok dulu inventory. Apa tu inventory? Barang niaga pada akhir tahun. Okey, ini barang niaga pada akhir tahun. Okey, alright. Jadi pelajar sebut je inventory, semua maklumat tambahan mesti bermula dengan inventory. Okey, kalau cikgu bagi tahu, apa konsep inventory dia? Nak ambil yang tinggi ke ambil nilai yang rendah pelajar? Rendah. Okey, pelajar konsep cikgu direct je ni pelajar Kalau pelajar form 4 ni cikgu tiba-tiba masuk ni ni kalau pelajar form 4 agak susah sikit lah. Bukan susah apa, penerangan tu lebih mendalam dulu sepatutnya. Tapi ni cikgu buat berdasarkan soalan, terus pelajar boleh buat. Okey, alright pelajar ini pada pelajar yang sudah buat ulang kaji lah. Untuk form 4 yang baru nak masuk, saya rasa belum masuk lagi. Pelajar form 4 belum masuk pelarasan ni lagi. Yang sekarang ni form 5 ya. Okey pelajar. Inventory. Sebut je inventory pelajar. Inventory ni pelajar kalau dia bagi 2 nilai, pelajar mesti ambil nilai rendah. Tak kira lah kos ke pasaran ke, mesti ambil nilai paling rendah. Semua pelarasan mesti rekod berapa kali? Mesti rekod 2 kali. Okey. Inventory boleh? Okey, inventory pada 31 Disember 2019 pada harga kos 9,000 manakala harga pasaran ialah 10,000. Kita nak ambil mana? Yang paling rendah dah jelas dah. Tak ada lain tak bukan ialah 9,000. Jadi rekod 2 kali. Sebab tu kertas cikgu gunakan sebelah-sebelah. Perdagangan untung rugi, sebelah PKK. Jadi pelajar nak kerjakan. Sebab apa? Kita nak kerjakan markah di maklumat tambahan. Maklumat tambahan yang dapat markah banyak. Pelajar Okey, inventory akhir sekali masuk dalam perdagangan, sekali lagi masuk mana? PKK. Pelajar dah dapat markah dekat sini dah. Markah sini. Okey, ini situasi pertama. Okey, kalau dia bagi satu nilai jelah kita ambil. Kalau ada 2 nilai, kita pilih nilai paling rendah. Okey, ada juga inventory ini yang paling susah. Okey, paling susah. Okey, kalau dia bagi macam ni pelajar, berapa nilai inventory akhir? Tolong cikgu, berapa pelajar dapat inventory akhir? 3,000.
Berapa ribu? 3,000. Okey. Ada pelajar dia macam-macam dia tengok. Sama ada pelajar dia tengok harga kos ke harga pasaran. Sebab dia gunakan konsep yang tadi. Ada pelajar dia buat ini, harga kos ke harga pasaran. Okey pelajar. Okey. Macam ni pelajar tak boleh. Kalau pelajar dapat macam ni mesti pelajar ambil yang mana paling rendah. 3,000 ini kos 3,800. Ini ialah 3,500. Pelajar, ada pelajar yang tak pernah jumpa soalan macam ni, dia akan ambil nilai dia 3,500. 3,500 jawapan dia salah. Betul? Okey, jadi macam mana nak buat? Okey, macam mana nak buat? Jadi pelajar yang ni kita padam dulu. Okey, bila ada produk, bila ada jenis-jenis barang, kita akan tengok berdasarkan jenis barang. Barang A. Okey, tengok barang A. Kos ke pasaran paling rendah? Jadi yang paling rendah ialah kos 1,000. Betul? Okey, barang B. Mana paling rendah? Kos ke pasaran? Yang paling rendah ialah pasaran. Jadi nilai dia berapa? Inventor akhir. Jawapan dia adalah 3,000. Jawapan dia adalah berapa? Jawapan dia adalah 3,000. Okey, boleh? Sekejap cikgu tuliskan sekejap. Jawapan dia adalah 3,000. Okey, 3,000. Jadi 3,000 kena rekod 2 kali. Satu dekat perdagangan. Satu lagi dekat mana? Aset semasa. Jadi pelajar dah 2 kali rekod, 2 markah untuk pelajar. Boleh pelajar pelajar jangan kira sangatlah markah berapa ke cikgu. Tak kira, awak buat dengan lengkap. Itu yang markah tu kira kita ni lah dengan pemeriksa lah. Pemeriksa yang akan tentukan dari pelajar bergantung pada skema. Kadang-kadang ini dapat 2 markah, kadang-kadang dapat sekali 1 markah je. Tengok pada soalan. Janji awak buat dengan cara yang betul. Itu saja. Okey, yang kedua. Okey, pelarasan yang berikutnya pelajar, cikgu nak ajar yang berikutnya hari ni yang banyak kita nak buat ialah belum bayar, belum terima. Belum bayar, belum terima. Okey, apa tu belum bayar? Belum bayar itu adalah pelajar belanja untuk belanja yang belum atau terkurang bayar. Itu belum bayar. Kalau belum terima pula apa? Itu adalah untuk hasil. Belum terima hanya untuk hasil. Belum terima ataupun terkurang terima. Pelajar, contoh belanja pelajar. Bagi saya contoh belanja, sebutkan contoh belanja. Belanja ni Okey. Ada bayaran. Ada bayaran. Sewa. Gaji. Elektrik. Insurans. Okey. Banyak pelajar banyak. Bagus. Okey, jadi pelajar kena hati-hati dekat butiran yang pengganggu. Minggu lepas cikgu dah sebut. Apa dia pelajar? Sewa, komisen, faedah kena sebut. Kalau belanja, dia dekat belanja dia ada, dekat hasil pun ada. Jadi kalau dekat belanja dipanggil sewa dibayar, sewa dibayar, komisen dibayar, faedah dibayar. Pelajar kena tulis. Pelajar confuse. Kalau sewa tu berada dekat kredit, sewa, komisen dengan faedah dekat kredit, dia panggil diterima, sewa diterima, komisen diterima, faedah diterima. Faham pelajar? Okey, bagi gaji memang ada dekat belanja je. Jadi tak payahlah tulis gaji dibayar, tak payah. Gaji memang belanja, dia tak confuse. Jadi yang confuse tu kena hati-hati. Boleh? Okey, alright. Jadi pelajar jangan confuse dekat situ. Okey, lepas tu diskaun. Diskaun pelajar dalam belanja ada, dalam hasil ada. Dalam belanja dipanggil diskaun diberi, dalam hasil dipanggil diskaun diterima, bukan diskaun dibayar. Boleh? Jadi, okey, ingat. Hasil tadi cikgu dah sebutkan contoh-contoh dia lah. Okey, alright. Okey, alright. Okey, semua dah masuk dah ni. Oh, ni dah ada terjam lah. Okey, siap pelajar. Ya, cikgu admit ni ada ramai lagi yang dia tak masuk admit lah yang ni. Ya, cikgu admit sekejap. Saya rasa dah masuk. Ini saya dah on lah atau admit. Okey, boleh pelajar minta maaf lah pelajar. Pelajar kalau rasa pelajar nampak skrin cikgu, kenapa cikgu ni skrin kecil? Awak boleh tekan pin dekat situ. Tekan pin. Kalau awak pakai handphone, awak kena gunakan landscape. Landscape awak punya handphone, awak rotatekan, jadi skrin tu lebih besar. Saya terpaksa cakap juga, rupanya ada pelajar yang tak tahu. Cikgu, skrin cikgu kecil. Memanglah dia tengok dalam bentuk apa yang kecil, yang banyak-banyak ramai-ramai tu, dia tengok skrin saya. Memanglah. Pelajar pelajar kena pin saya punya slide tu. Jadi lepas tu pelajar boleh tengok lebih besar. Lepas tu handphone rotatekan. Okey, itu antaranya lah. Okey pelajar, seterusnya pelajar. Okey, ni tak payah cikgu terangkan. Okey, lepas tu pelajar nak masuk ke mana? Kena masuk 2 tempat. Kalau ada terkurang pelajar, terlebih ke terkurang, pelajar kena konsep ini. Okey. Jadi pelajar akaun masuk dalam perdagangan dan untung rugi pelajar. Okey pelajar, biasanya pelajar kena rekod. Dalam perdagangan dan untung rugi kita nak rekodkan belanja yang sebenar, hasil yang sebenarnya, yang sepatutnya kita bayar dan kita terima. Itu konsep dia. Sebab tu belajar dalam imbangan duga. Okey, apa cikgu boleh nota kat sini? Imbangan duga ID. ID ni ialah apa?
Okey, nombor-nombor dalam imbangan duga tu, dalam imbangan duga dah ada gaji, dah ada sewa diterima, dah ada komisen diterima, ada faedah dibayar. Semua dah ada. Itu maksudnya yang sudah bayar. Yang kita sudah bayar, sudah terima, kadang-kadang tak cukup. Jadi dalam perdagangan untung rugi nak rekod yang sebenar. Macam mana nak cukupkan? Nak cukupkan sebab itulah pajak kita perlu tambah. Kena tambahkan berapa lagi yang belum terima, berapa lagi yang belum bayar. Jadi pelajar kena tahu. Jadi yang nak rekod 2 kali yang mana? Yang nak rekod 2 kali yang belakang ni. Yang belum bayar, belum terima. Jadi pelajar kena hati-hati. Jadi pelajar baca soalan, pelajar kena tengok. Ada soalan yang tersurat, dia direct, dia kata belum terima, belum bayar, direct. Ada soalan tersirat, nanti kita tengok soalan. Okey, alright. Jadi pelajar kena dapatkan yang sebenar, kena ambil yang sewa hasil atau belanja yang lama campur dengan yang baru. Campur yang belum terima. Okey, dapatlah nilai dia. Cikgu nak gunakan bahasa yang mudah lah Okey, jadi betul-betul harap-harap pelajar faham. Okey, yang kedua, nak masuk dalam PKK. Ini yang masalah. Yang nak masuk dalam PKK ni pelajar mesti masukkan dekat mana? Hasil belum terima, belanja belum bayar dekat mana? AS dengan LS. Jadi kadang-kadang pelajar tak tahu lagi ni nak masuk macam mana ni. AS dengan LS macam mana nak rekod ni. Okey pelajar. Sekejap cikgu admit sekejap ni ada yang tak boleh masuk lagi ni. Okey, AS dengan LS pelajar cikgu suka buat kotak macam ni. Okey, AS, LS. Okey, lepas tu pelajar cikgu suka label atas belanja. Atas belanja. Okey, atas belanja. Bawah ialah apa? Bawah ialah hasil. Semua pelajar kena catat ni kat mana-mana ni. Kalau ada dekat soalan tu, pelajar continglah dekat soalan mana-mana. Cari ruang, tulis yang ini. Ini sangat penting. Ini yang perlu direkodkan dalam AS. Skrin tak ada. Skrin tak ada? Okey, sekejap. Dekat saluran berapa tu? Semua saluran 2. Satu ada. Saluran 2. Satu ada. Saluran 2 ada. Okey, terima kasih atas respon. Terima kasih. Okey, dia terputus sekejap. Okey. Dah, boleh nampak? Nampak. Boleh? Okey. Jadi pelajar semua pelajar kena conteng sikit AS, LS. Okey, cikgu terangkan dulu. Lepas ni conteng. Lepas ni cikgu ajar macam mana nak conteng. Okey, pelajar atas ni ialah belanja, bawah ialah hasil. Okey, lepas tu pelajar cikgu suka buat anak panah. Anak panah apa? Terlebih. Dekat AS ni cikgu suka ingat dekat sini. AS. Ini adalah terlebih. Jadi pelajar bila cikgu ingat ini dekat AS terlebih, jadi yang lain tu cikgu boleh ingat. Jadi cikgu nak buat apa? Cikgu terbalik-terbalikkan je. Jadi AS dah tahu terlebih, dekat LS ialah terkurang. Jadi dekat hasil apa? Terlebih, dekat hasil yang terkurang. Selang-selikan je. Jadi kalau dalam belanja dipanggil, kalau belanja terlebih dipanggil apa? Prabayar. Dipanggil prabayar. Kalau dalam belanja terkurang, belanja belum bayar. Okey, sekarang ni cikgu tak tulis prabayar lah sebab cikgu fokus pada belum bayar dengan belum terima je. Kalau hasil terkurang dipanggil apa? Hasil belum terima. Ini pelajar kena ingat kotak ni. Okey, nanti cikgu dah habis slide, nanti cikgu terangkan. Kalau hasil terlebih dipanggil hasil belum terperoleh. Okey, lepas ni cikgu tayangkan. Okey, lepas ni pelajar. Okey, contoh. Cikgu pergi contoh terus. Gaji. Dalam imbangan duga, gaji. Okey, cikgu fokus satu je, gaji. Gaji ini adalah debit. Kenapa dia debit? Sebab gaji itu adalah belanja. Apa maksud 1000? Pelajar, apa maksud 1000 dalam imbangan duga? Dah bayar 1000. Ya, betul. Sudah bayar. Kita sudah bayar 1000. Tapi dalam maklumat tambahan kata kita masih lagi belum bayar. Ada lagi yang belum bayar? 200. Okey, jadi pelajar. Okey, jadi pelajar 200. Mic siapa bising tu? Mic. Okey, mic siapa tu? Tolong. Dia double dengan speaker. Okey, jadi pelajar gaji belum bayar 200. Jadi 200 ni, 200 yang belum bayar ini yang kena rekod 2 kali. Dan belum bayar mesti kena konsep dia apa? Mesti tambah. Barulah cukup kita rekodkan dalam perdagangan dan untung rugi. Okey, alright. Jadi gaji ni kita kira apa? Belanja. Jadi masukkan dalam belanja. Apa konsep yang cikgu ajar tadi? ID tambah belum bayar. Okey, ID tambah belum bayar. Okey, jadi berapa yang belum bayar? Gaji 1000 tambah 200. Jadi berapa nilai dia? 1200. Mana yang nak rekod 2 kali? 1000 ke 200 ke 1200? 200. Okay. Bagus. Okey, satu markah dah dapat sini. Okey, sekali lagi nak rekod kat mana? AS ke LS? Kena ingat kotak tadi. Okey, gaji adalah belanja. Tengok belanja. Jadi belanja kat mana? LS. Betul, LS. Nak tulis apa? Gaji belum bayar.
Berapa belum bayar? 200. Jadi 200 yang rekod 2 kali. Jadi kena faham soalan tu. Okey? Alright, ini yang pertama. Okey, siapa nak tanya? Ada nak tanya tak yang ni? Faham tak yang ni yang cikgu terangkan ni? Faham cikgu. Faham. Okey. Alright. Faham cikgu. Okey, terima kasih atas respon. Okey, jadi cikgu tengok situasi ketiga. Cikgu shortcut sikit. Cikgu shortcut sikit. Okey, yang ketiga. Okey, ini soalan yang lain sikit. Gaji 1,000 maksudnya yang sudah bayar. Sudah bayar. Gaji sebulan 200. Okey, 200 ini bukan belum bayar. Kena baca betul-betul. Ini apa maksudnya gaji sebulan? Sebulan 200 perekonomian kita setahun. Jadi macam mana nak dapatkan yang sebenar? 12. Okey, sebulan. Betul. Dari 200 kali dengan berapa? 12. Berapa pelajar dapat? 200 kali 12? 2,400. Okey, sekarang isu dia. 2,400 ini yang sebenar, yang sepatutnya, yang kita mesti kena bayar. Tapi kita sudah bayar hanya 1,000. Jadi terlebih ke terkurang? Terkurang. Sebab tu terkurang dipanggil apa? Belum bayar. Okey, berapa terkurang? Terkurang dipanggil 1,400. Jadi yang mana nak rekod 2 kali? 1,000 ke 200 ke 2,400 ke 1,400 yang nak rekod 2 kali? 1,400. 1,400. Yang rekod 2 kali. Bagus. Okey, jadi pelajar dalam gaji nak tulis apa? Gaji 1,000 tambah 1,400. Yang ID dalam imbangan duga yang sudah bayar tambah yang belum bayar 1,400. Dapat 2,400. Sekali lagi, AS ke LS? AS ke LS? Gaji belum bayar ialah LS. Tak tulis berapa? 1,400. Faham tak belajar? Okey. Jalan kerja yang lain. Okey, jalan kerja lain. Boleh tak cikgu nak buat dekat belanja ni, cikgu nak buat 200 kali dengan 12. Dapat tak jawapan 2,400? Dapat tak? Dapat. Okey. Okey, dapat. Bagus. Pengalaman cikgu menanda apabila berlaku pelajar buat jalan kerja yang pertama ni, pelajar buat 200 kali 12. Ramai pelajar buat kali kedua, dia rekod berapa? Dia rekod 2,400 juga. Faham pelajar? Pelajar yang tak cekap, pelajar yang kurang cekap, dia akan careless dekat sini. Kali kedua tu dia akan rekod salah. Faham tak pelajar? Sebab tu cikgu suka awak gunakan kaedah yang pertama. ID tambah belum bayar. Jadi petunjuk yang belakang ni dah tahu. Yang belum bayar 1,400 yang kena rekod 2 kali. Faham tak pelajar? Jelas tak cikgu ajar ni? Jelas. Jelas jadi betul. Bagi pelajar yang cekap tak ada masalah. Pelajar yang rasa dia selalu careless, hati-hati. Kalau buat kaedah nombor 2 pun boleh. Tak ada masalah Jadi ini kena hati-hati. Okey, selesai. Okey, jadi pelajar cikgu tunjuk yang berikutnya. Komisen diterima, kredit ialah apa? Hasil. Jadi dah tahu. Belum terima 200. Jadi pelajar cikgu laju sikit konsep yang sama. ID tambah belum terima, komisen diterima 1,000 tambah dengan 200 jadi jawapan dia 1,200. Sekali lagi, AS ke LS? Hasil belum terima. AS. AS. Okey, masuk apa? Komisen belum terima. Nak tulis tak komisen diterima belum terima? Pada saya nak tulis pun boleh. Tapi cikgu dah minimalkan. Sebab apa? Belakang ni dah diterima. Kita dah tahu dah dia hasil. Kalau dia komisen tu belanja, dia tak tulis belum terima. Belum macam Okey, jadi tulis komisen belum terima pun dah memadai. Okey, berapa nilai dia? 200. Bagus, 200. Okey, bagus. Okey, sekarang belajar. Soalan yang ni cikgu skip sikit ini. Okey, soalan yang berikutnya. Okey, cuba tengok. Ini cikgu buat terbalik ni. Okey, sekarang belajar 1,000. Okey, komisen diterima 1,000. Maklumat tambahan, komisen diterima setahun 2,500. Nak kali 12 lagi tak? Tak perlu kali 12. Nak kali tak? Tak perlu. Tak bayar. Sebab dia dah Kenapa tak setahun. perlu? Sebab dia dah setahun. Setahun. Bagus. Okey, sekarang isu dia terlebih atau terkurang? Kurang. Okey, berapa? Kita terkurang. Berapa? 1,500. Okey, bagus. Bagus. Jadi yang mana nak rekod 2 kali? 1,000 ke 2,500? 1,500. Bagus. Okey, bagus. Jadi masuk dekat mana? Hasil. Komisen diterima. ID yang kita dah terima tambah dengan belum terima jadi jawapan dia 2,500. Sekali lagi, AS ke LS?
Yes. Komisen belum terima, berapa nilai dia? 1,500. Selesai. Okey, habis kita tentang belum atau terkurang. Belum atau terkurang untuk belanja dan hasil. Okey, lawan dia. Okey, lawan dia yang kedua. Apa lawan dia? Prabayar dan belum terperoleh. Boleh cikgu teruskan dulu lepas ni kita terus buat latihan. Boleh. Prabayar, lawan bagi terkurang adalah tolak, iaitu terlebih. Bagi prabayar hanya untuk belanja saja. Untuk gaji, sewa, kadar bayaran, insurans, sewa dibayar, komisen dibayar. Untuk lain tak boleh, mesti untuk belanja. Okey, prabayar. Okey, manakala belum terperoleh. Ni yang confuse ni. Pelajar ramai confuse ni. Belum ni, diingat belum ni semua terkurang. Bagi hasil terlebih juga dipanggil belum tapi terperoleh. Belum terperoleh. Jadi pelajar kena hati-hati kat situ. Boleh belajar Jadi pelajar ini cerita pasal apa? Terlebih. Okey, kalau hasil terkurang dipanggil belum terima. Hasil terlebih belum terperoleh. Ini ramai confuse kat sini. Jadi hati-hati. Okey, apa konsep dia? Konsep dia mesti tolak. Kenapa tolak? Sebab kita nak rekod yang sepatutnya. Okey, kat sini cikgu cerita yang lebih lanjut. Okey, dekat hasil pelajar kita kena tolak sepatutnya sebab apa? Dalam perdagangan untung rugi kita akan rekod yang sepatutnya atau sebenar. ID ialah yang sudah bayar atau sudah terima. Kenapa perlu tolak? Sebab kita dah rekod lebih. Sebab kita nak cari yang betulnya. Jadi kena tolakkan berapa banyak terlebih. Sekarang nak masuk AS ke LS, kena ingat kotak ni. Bagi belanja prabayar ialah AS. Bagi hasil hasil terlebih adalah LS. Dipanggil hasil belum terperoleh. Jangan tulis hasil terlebih pula. Salah. Okey, jadi kena hati-hati. Okey, contoh. Okey, contoh. Gaji 1,000. Ini yang sudah bayar. Prabayar direct, soalan direct 200. Jadi terus tolak saja. Gaji terus tolak 200. Berapa nilai? 800. Sekali lagi, AS ke LS? AS. Tulis sama. Gaji prabayar 200. Okey, clear soalan ni. Boleh Okey, yang ketiga. Cuba tengok. Cikgu yang kedua ni tak payah cerita lah. Cikgu pendek terus. Okey, gaji 10,000. Gaji sebulan adalah 800. Sebulan. Jadi dapatkan yang sebenar? Dah 12. Dapat 9,600. Kita sudah bayar 10,000. Gaji sepatutnya 9,600 je. Jadi terlebih ke terkurang? Prabayar. Terlebih ialah prabayar iaitu 400. Jadi yang mana nak rekod 2 kali? 400. Jadi pelajar 400. Jadi cikgu berulang-ulang konsep yang sama. Okey, jadi sekali lagi gaji prabayar masuk mana? Akan masuk dekat sini 400. Okey, cikgu kata buat jalan kerja. Boleh tak kita nak buat jalan kerja 800 kali dengan 12 dapat 9,600. Boleh tak? Boleh. Tapi confuse. Boleh. Tapi akan confuse. Yang kedua nanti pelajar ingat 9,600. Jadi kena hati-hatilah. Okey, alright. Okey, lepas je berikutnya. Komisen diterima hasil. Okey, hasil 10,000. Bukan 10,000, 1,000. Okey, hasil. Ini yang sebenar. Okey, komisen belum terperoleh. Belum terperoleh ialah apa? Terlebih ke terkurang? Belum terperoleh? Terlebih. Okey, jadi direct tolak. 800. Berapa dapat jawapan? 800. Sekali lagi. Hasil belum terperoleh. AS ke LS? LS. Okey, masuk LS. Nak tulis berapa? Komisen belum terperoleh berapa? 200. Nak tulis 200. diterima belum terperoleh. Boleh tak? Komisen diterima belum terperoleh. Boleh tak? Boleh. Komisen diterima memang hasil. Belum terperoleh panjang lah. Cuma cikgu rekakan komisen belum terima pun komisen belum terperoleh pun diterima. Kenapa belajar? Sebab belum terperoleh itu memang hanya untuk hasil je. Kita dah tahu komisen itu memang untuk hasil. Okey belajar Okey, selesai. Okey, belajar. Satu lagi belajar. Yang aras tinggi sikit. Aras tinggi Soalan tersembunyi. Okey, komisen 2,000. Komisen diterima setahun ialah 1,600. Nak kali 12? Tak payah. Tak payah. Okey, bagus. Terlebih ke terkurang? Terlebih. Kena baca terlebih. Berapa terlebih? Terlebih 400. Jadi 400 yang rekod 2 kali. Iaitu komisen diterima 2,000 tolak 400. 1,600 sekali lagi adalah komisen belum teroleh sebanyak apa? 400. Selesai. Okey, boleh belajar? Boleh. Kalau dah boleh, cikgu insert sikit yang ni. Kalau dah boleh, cikgu nak insert sikit satu Sekejap Okey. Kalau dah boleh pelajar contengkan dekat cari kat mana-mana ruangan.
Okey, pelajar contengkan ini. Mesti ada contengan ini. Okey, cikgu buat bentuk ni. Tak payah pakai pembaris, simple je pelajar buat macam ni. Simple je. Okey. Ramai lagi pelajar yang nak masuk ni. Alhamdulillah pelajar Okey. Alright. Ni cikgu buatkan garisan kotak macam ni. Lepas tu pelajar cikgu suka buat apa? AS, LS. Ini rekod yang kali kedua. Dekat mana? PKK. Yang nak rekod dalam PKK. Jadi cikgu suka buat anak panah apa? Anak panah dekat okey, buat anak panah nanti dulu kita tulis nama dulu. Okey, belanja. Tak payah tulis belanja penuh, tak payah tulis B je cukup. Bawah ialah hasil. Bawah hasil. Lepas tu cikgu suka buat apa? Cikgu suka buat anak panah menunjukkan terlebih dengan terkurang. Cikgu suka buat dekat AS. Terlebih. Lepas tu bila cikgu ingat kat situ, cikgu boleh ingat semua. Terkurang. Terkurang, terlebih. Terlebih, terkurang. Jadi kalau cikgu nak rekodkan, cikgu terus rekodkan. Belanja terlebih dipanggil belanja prabayar. Itu ingat, pra pun dah cukup dah. Kalau belanja terkurang dipanggil apa? Belum bayar. BB, belum bayar. Kalau hasil terkurang dipanggil apa? Belum terima. BTR, belum terima. Singkat je. Okey, hasil terlebih dipanggil apa? Belum terperoleh. BTP. Kalau cikgu BT pula nanti confuse pula. Belum terima ke belum terperoleh? BTP, belum terperoleh. Okey, ini mesti kena ingat. Ini mesti ingat. Okey. Alright pelajar, cikgu test sikit. Cikgu. Okey, sebutkan cikgu AS ke LS? AS ke LS? Okey pelajar, AS ke LS. Okey. Insurans prabayar. Yes. Okey. Bagus. Komisen terlebih terima. Komisen terlebih terima. LS. LS. Betul, komisen belum terlebih terima adalah komisen terlebih terima. Jadi terlebih ialah LS dipanggil apa? Komisen belum terperoleh. Okey, bagus. Okey, kadar bayaran belum dijelaskan. Kadar bayaran belum dijelaskan. LS. LS. Bagus, LS. Tapi jangan dalam LS tak boleh tulis kadar bayaran belum dijelaskan. Mesti tulis kadar bayaran belum bayar. Itu istilah. Faham belajar? Okey, bagus. Okey, lepas tu belajar faedah masih belum diterima. Faedah masih belum diterima. Yes. Hasil belum terima. Okey, bagus. Okey, clear. Okey, jadi pelajar cikgu dah terangkan habis. Kita akan buat satu per satu. Okey, pelajar keluarkan latihan pelajar dan juga maklumat tambahan ni dan juga kertas jawapan. Kita terus buat. Terus buat panjang lebar pula cikgu cerita tadi kan. Okey, itu konsep. Sebab tu senang. Lepas tu bila ada masalah balik pada konsep jadi dah mudah. Jadi dah mudah. Okey, jadi cikgu akan tayangkan cikgu punya ni juga. Okey, kita akan buat kat sini juga. Okey, mungkin cikgu akan besarkan sikitlah Okey, jadi pelajar kita tengok dulu imbangan duga. Okey, seperti dalam imbangan duga, semua imbangan duga akan rekod sekali je. Bagi pelajar yang dah mahir tak payah label lah perdagangan mana, untung rugi mana, PKK tak payah label pun tak apa. Bagi pelajar yang kurang mahir label je lah, lama pelajar ingat. Okey. Alright pelajar, jadi pelajar. Okey, jadi kita label lah. Untuk sekarang ni cikgu nak label. Okey, untuk nak label ni cikgu nak besarkan lah. Mungkin ada pelajar-pelajar yang pakai handphone ke apa kan, tak nampak. Okey, jadi cikgu besarkan. Nampak lagi tak nampak ke? Nampak tak? Boleh nampak tak? Boleh. Okey. Jadi pelajar kita labelkan. Alhamdulillah. Nampak. Semangat petang-petang ni. Bagus. Senang nak buat kelas petang-petang ni okey. Perdagangan 12 pun boleh. Alhamdulillah. Perdagangan kita akan label P, untung rugi kita akan tulis U, untung rugi, dan juga item PKK kita akan letak apa? PKK kita akan letak P. PKK bukan P, PKK letak K je. PKK. Okey, jadi dah tahu dah minggu lepas cikgu dah terangkan apa yang masuk dalam perdagangan, apa yang masuk untung rugi, apa yang masuk dalam PKK. Betul belajar? Cikgu ulang sekali. Sekali dulu. Itu gunakan konsep cikgu yang siapa yang follow cikgu cikgu gunakan konsep yang cikgu ajar sebelum ni. Iaitu dalam perdagangan kita gunakan apa? Belanja apa? Belanja belian. Betul belajar? Okey. Dalam perdagangan akan masukkan hasil jualan. Hasil jualan ni ada satu je. Apa yang hasil jualan? Jualan. Bagus. Belanja belian ni ada berapa? Belanja belian ni ada berapa? Ada belanja belian ni ada apa butiran? Macam mana nak ingat? Belanja belian. Audi. Okey, belian Audi. Itu dia. Beli Audi. Boleh tak? Ingat, beli Audi. Ya. Boleh? Beli Audi. Beli Audi. Audi tu apa? A adalah angkutan masuk, U upah atas belian, D apa?
duty atas belian. I ialah apa? Insurans atas. Insyuratas belian. Okey, bagus. Untung rugi ialah belanja lain-lain dengan apa? Hasil lain-lain. Okey, PKK semua aset, liability, equity mesti masuk sini. Dan jangan lupa di mana terletaknya catatan kontra. Di mana terletaknya account kontra. Kena ingat tu Okey, jadi pelajar cikgu teruskan. Pertama, sekali lalu label dengan cikgu sekali lalu, lepas ni senang. Okey Okey, modal. Masuk mana modal? K. PKK. Kita okey. K. Okey. Equity pemilik. Akan letak dekat equity pemilik. K kena label sebab K banyak kategori, ABS, AS, AL dan sebagainya Okey, belian dan jualan? P. P. Okey, P. Bagus. Okey, jadi debit adalah belian, kredit adalah jualan. Jangan keliru jangan keliru. Okey, pulangan? P. P. Okey. Pulangan ni adalah kontrak, account kontrak. Kalau sebut kontrak dia terbalik. Jadi debit 400 ialah pulangan apa? Jualan. Jualan. Kredit ialah pulangan. Belian. Okey, alright, bagus. Alright, bagus. Tania. Okey, kadar bayaran. Kadar bayaran. U. U. Okey, U. Sebut U Belanja. je, debit memang Belanja tu. tak ada terbalik. Bagus. Inventory. Satu hari bulan. P dengan P. Perdagangan sebagai pelengkap. Okey, sewa. U. Okey, debit mesti masuk belanja, kredit mesti masuk dalam hasil. Okey, gaji. U. Insurans. U. Belanja. Komisen. U. Okey, debit adalah belanja, kredit adalah bagus. Okey, belanja am. U. Okey, debit adalah belanja. Akaun belum terima, akaun belum bayar. K. Okey, ingat. Debit adalah AS, kredit adalah LS. Okey, debit ini dipanggil sebagai ABT, kredit ini dipanggil sebagai ABB. Okey, alright. Kita kena tahu dulu. Cikgu saya tak faham kenapa ABB, ABT debit, ABB kredit. Itu kena tengok video recording yang lepas baru faham. Okey, bank. Dan AS ke LS? LS. LS, okey. LS. Your overdraft. Ini adalah bagus, bank overdraft. Okey, bank overdraft. Okey, tunai. K. Okey, aset semasa Okey, kenderaan. K. ABS. Jadi ABS. Okey, angkutan. Adoy. Angkutan masuk. P, bagus. Faedah. Faedah. U, bagus. Hasil. U, bagus. Dia adalah hasil, bagus. Alright, discount. U. Okey, debit ialah belanja, kredit ialah hasil. Jangan lupa Okey, ambilan. K. B. Dia adalah equity milik tapi dia adalah Okey, pinjaman. L. Okey. Tapi dia akan masuk mana? Tak ada apa-apa sebut, jadi dia adalah LBS. Kalau ada tempoh, dia boleh masuk LS, dia boleh masuk LBS. Perabot. K. Jadi masuk LBS. Dan last kali, duty atas sekian. B. Okey, alright. Jadi pelajar, secara asasnya pelajar, jadi imbangan duga ni pelajar jangan conteng banyak-banyak sebab apa? Soalan 1 nak guna imbangan duga yang sama. Soalan nombor 2 imbangan duga yang sama. Soalan 3 pun imbangan duga yang sama. Jadi awak jangan conteng sangat kat sini. Ini dah cukup dah. Lepas tu yang lain awak conteng dekat kertas lain. Okey. Sebab tu kaedah cikgu tak suka awak conteng dekat soalan banyak-banyak. Bila awak conteng banyak-banyak berserabut. Lepas tu cikgu suka buat apa? Cikgu terus terjemahkan dalam kertas jawapan. Kertas jawapan. Cikgu terus terjemahkan jawapan. Okey, ada pelajar tanya pula, cikgu, dekat peksa mana ada kertas macam cikgu bagi ni? Betul tak? Betul. Dalam peksa memang tak ada kertas yang cikgu bagi. Okey. Dalam peksa pelajar perlukan 2 helai test pad. 2 helai test pad ataupun kalau pakai pakai buku jawapan, pelajar kena pakaikan 2 helai macam ni lah. Okey, yang pertama, helaian yang pertama, ini helaian kedua. Okey, pelajar jangan pakai kertas yang sama, bukan depan belakang tau. Dia 2 helai, bukan depan belakang. Okey, jadi yang atas ni pelajar, yang betul sudah depan ialah kita nak buat apa? Perdagangan dan juga untung rugi. Betul? Okey, perdagangan dan untung rugi, pelajar susun je elok-elok. Pelajar dah tahu dah susunan dia mesti disiplin sampai untung kasar. Betul je? Okey, jualan pulangan jualan, betul lah pelajar. Cuma tak payah letak 4, Audi letak 2 pun dah cukup dah.
Tinggalkan 2. Macam cikgu buat kan? Cikgu buat Audi, cikgu tinggalkan berapa? Audi, cikgu tinggalkan 3. Yang lain semua sama. Ada, tulis. Tak ada, tinggalkan. Okay, lepas tu pelajar tambah apa? Hasil. Hasil ni pelajar nak selang berapa? Pelajar selang je 5. 5 dah cukup. Okay, lepas tu tolak apa? Tolak belanja. Bila buat belanja banyak? Okay, belanja ni banyak. Pelajar, kalau tak cukup, apa nak buat? Kita boleh pusing muka surat sebelah. Kita boleh pusing muka surat sebelah. Kalau belanja tak cukup, kita pusing muka surat sebelah. Jadi kita boleh senaraikan lagi belanja. Alright. Okay, dekat kertas kedua nak buat apa? PKK. Sebut je PKK pelajar. Okay, kita nak label apa? ABS. Okay, ABS pelajar labelkan, pelajar sama. Pelajar semua buat 5. Okay, AS. AS ada apa? Pelajar AS ni pelajar jangan buang masa. Pelajar terus tulis inventory akhir. Itu butiran wajib dia. Betul. Lagi apa? Ada apa? ABT. Tulis je tolak siap PHR. Tolak siap-siap. Tulis. Okey, yang lain ni pelajar nak buat apa? Selang 5. Dah siap itu pelajar selang 5. Dah selang 5 pelajar nak buat apa? Tolak dengan apa? LS. Apa yang ada LS? ABD. Wajib mesti ada. Okey, nak selang apa? Selang 5 lagi. Selang 5. Okey, dah habis buat apa? Equity pemilik. Okey, kalau equity pemilik tak muat, nak buat mana? Buat dekat sebelah. Belakang. Buat dekat belakang. Equity pemilik. Dan juga apa? LB, ABS. Equity pemilik ni, tulis siap-siap. Apa yang ada equity pemilik? Modal, tambah untung bersih, tolak dengan ambilan. Jadi pelajar, bila pelajar dah siap tapak ni, pelajar dah lega. Baca soalan, masuk 2 kali. Baca soalan, masuk 2 kali. Baca soalan, masuk 2 kali. Awak nampak nanti dah habis baca maklumat tambahan, awaknya markah awak lebih daripada 15, saya cikgu jangkakan. Lebih dari 15. Tapi jangan tinggalkan je. Dah dapat 15 cukup lah. Pelajar, tak. Pelajar kena lengkapkan juga. Mesti ada pengiraan kos jualan. Mesti ada pengiraan untung kasar. Untung bersih. Modal kerja. Mesti selesaikan juga. Walaupun tak imbang, itu lain kira. Tapi maklumat tambahan awak dah guna konsep yang betul. Boleh pelajar? Itu dah cara nak dapatkan markah. Okey. Jadi pelajar kita dah selesai. Jadi pelajar kita akan buat satu per satu. Okey. Jadi cikgu terus buat dekat sini. Cikgu terus buat. Okey, letakkan dulu. Kita buat soalan nombor 1. Okey, tuliskan soalan nombor 1. Siapa nama dia? Perniagaan gemuk. Kena tulis nama dia. Perniagaan gemuk. Okay, bila tarikh dia? 31 Disember 2020. Tuliskan. Perniagaan 31 Disember 2020. Minta maaf cikgu tak cantik lah. Okey, lepas tu tuliskan dekat PKK juga, tuliskan siap-siap. Ini semua disiplin ni. Disiplin yang pelajar kena jaga. Nampak jalan cikgu tak dapat markah lah, tak kisah. Buat saja. Yang penting jadi pelengkap. Kita buat lengkap. Anak murid saya dulu kalau tak buat tajuk ni saya tolak markah ni. Okey, pelengkap. Okey, alright. Settle. Okey, sekarang belajar. Dah settle, kita buat satu persatu. Baca maklumat tambahan. Okey, baca maklumat tambahan. Okey, yang pertama. Okey, yang ni cikgu nak besarkan sikit lah. Sekejap Okay, cikgu tak nak conteng banyak-banyak dekat sini. Cikgu nak conteng dekat kertas jawapan cikgu je. Okey, terus. Okey, inventory. Yang pertama, inventory. Harap-harap pelajar semua dah ada nota Dah ada nota ni, dah ada cukup lah Cikgu dah bagi awal-awal tu. Harap-harap ada lah. Okey, inventory. Sebut je inventory 31 Disember nak rekod 2 kali. Dekat mana belajar 2 kali? Tolong cikgu. P dengan K. Mana nak rekod 2 kali? P. Dalam dagangan dah ada dah. Letak terus kotak nombor 2. Berapa ribu? 12,700. Satu markah. Betul? Satu markah. Habis. Okey, kedua nak rekod kat mana? Nak rekod dalam AS. Berapa ribu? 12,700. Okey, 2 markah. Habis. 2 markah dah selesai. Nampak? Tak perlu pun conteng. Ada pelajar dia conteng lagi. Sini masuk P, ini masuk K. Lambat lah pelajar. Lambat. Ini conteng pun dah setengah jam. Bila nak siap? Pelajar jangan buat macam tu. Okey, seterusnya. Yang kedua. Gaji belum bayar 300. Gaji belum bayar. Apa benda yang belum bayar? Gaji. Betul? Okey, gaji. Okey, jadi gaji belanja kasih pelajar. Masuk dalam belanja. Gaji. Jadi dalam belanja jangan tulis belum bayar. Dalam belanja kita tulis simbol je, simbol. Kalau terlebih kita terlebih kita tolak, terkurang kita tambah. Okey, gaji konsep dia apa? Imbangan duga. Cuba tengok dalam imbangan duga. 2,000. Apa gaji? Gaji dalam imbangan duga ialah 2,000. 2,000. Ini yang sudah kita bayar.
Okey, alright. Rupanya ada lagi yang belum bayar. Berapa belum bayar? 300. 300. Jadi berapa nilai dia? 2,300. Ada yang rekod 2 kali. 300 yang rekod 2 kali. Boleh bayar 300 rekod 2 kali. Jadi belajar nak masuk mana? AS ke LS? Gaji belum bayar. AS ke LS? LS. Okey. LS. LS dah sediakan ruang, terus masukkan tulis apa? Gaji belum bayar. Pelajar boleh nampak tak skrin cikgu ni? Tulisan cikgu boleh nampak tak? Boleh. Cikgu nampak jelas. Boleh. Dalam LS mesti rekodkan kotak pertama. Semua LS kotak pertama. Semua LS kotak pertama. Okey, selesai. Okey, habis. Nampak tak? Dah 2 maklumat taman. Dah 2 markah dah. Dah 4 markah dah kita dapat kat sini. Nampak? Mudah. Okey, yang keempat. Komisen belum terboleh. Komisen belum terboleh ni ni untuk belanja hasil komisen ni. Belanja hasil. Hasil. Sebab belum terboleh hanya untuk hasil je. Okey, alright. Jadi pelajar tengok komisen. Mana komisen? Ada tak komisen? Terpaksalah cikgu highlightkan sikit Ini komisen. Okey, tadi kita gunakan gaji. Okey, ini 578. 578. Betul? Okey, 578. Jadi masukkan terus dekat mana? Hasil. Kita rekod dekat hasil dulu. Okey, nak tulis apa hasil? Komisen diterima. Komisen diterima. Bukan komisen belum terboleh. Bukan komisen diterima. Berapa dalam imbangan duga? 578. Okey, apa soalan sebut? Belum terboleh. Terlebih ke terkurang ni? Terlebih. Terlebih tambah kurang. Tolak. 178. Okey, apa nilai dia? 400. 400. Letak 400. Okey, yang mana nak rekod 2 kali? 178. 178. 178 yang rekod 2 kali. Okey, sekali lagi. Okey, settle lah ini. Boleh kau tak laju sangat ke cikgu? Okey. Boleh. Tak, cikgu. Boleh Lawa. Okey, jadi komisen diterima belum terboleh. AS ke LS? LS. S. Betul LS. Siapa? Komisen belum terboleh. Okey, berapa yang belum terboleh? 178 selesai. 178 selesai. Okey? Selesai. Okey, habis. Okey, habis. 178. Alhamdulillah dah siap. Okey, berikutnya. Nombor 4. Nombor 4. Apa dia sebut? Sewa masih belum terima sebanyak 280. Jadi merujuk pada apa? Kalau tengok atas, sewa merujuk pada apa? Sewa ada berapa sewa? Sewa ada 2. Jadi belanja kasih. Belanja. Sewa masih belum terima. Terima tu hasil. Jadi merujuk pada hasil 500. Okey, kita dah terima 500. Rupanya tak cukup lagi. Tak cukup berapa? 280. Jadi kalau terkurang tak cukup, nak tambah ke nak tolak? Tambah. Okey, jadi masuk dalam hasil. Okey, dalam hasil nak tulis apa? Sewa diterima. Pelajar, ini cikgu tulis paling slow sekali kat dunia. Sebelum ni cikgu tak pernah tulis slow macam ni. Okey, sewa berapa sewa? 500. Okey, tambah berapa? 280. Okey, berapa nilai dia? Okey, 380. Yang mana nak rekod 2 kali? 280. Okey. Sewa diterima, ini hasil. Belum terima. AS ke LS? Yes. Okay, masukkan dalam. Okey, bagus. KAS ni pelajar standby sini. ABT, KABT ni tulis apa? Tulis ni. Sewa belum terima. Sewa belum Terima. Okey, berapa yang belum terima? 280. 280. Okey, selesai. 280. Okey, bagus. Okey, habis. Apa dah belajar? Dah habis dah 4 maklumat taman. Okey, ini soalan direct semua Okey, nombor 5. Okey, apa dia sebut nombor 5? Kadar bayaran terlebih bayar sebanyak 50. Bayar.
kadar bayaran belanja ke hasil. Tengok dulu. Belanja. Kadar bayaran tadi, kadar bayaran kat atas, kadar bayaran Belanja. hasil. Kadar bayaran adalah debit. Debit adalah belanja. Lepas tu kita label lah. Okey, jadi pelajar kita masukkan kadar bayaran. Okey, masukkan nombor dalam imbangan duga dulu. Berapa nilai dia? 656. 656. Okey, sekarang kadar bayaran adalah terlebih. Tambah ke tolak? Tolak. Tolak Tolak. 56. Okey, berapa? 600. 600. Sekarang yang mana nak rekod 2 kali? 56 dia rekod. 56. Okey, bagus. Okey, AS ke LS? Belanja terlebih. Belanja terlebih dipanggil Yes. AS. Tolak 56. Okey, bagus. Kadar bayaran prabayar. Kadar bayaran prabayar. Berapa ringgit? RM56. Okey, selesai. RM56. Okey, sikit lagi belajar Okey, boleh ni, boleh ikut lagi tak? Boleh. Boleh. Boleh Boleh. Seterusnya. Faedah belum terima. Faedah belum terima. Jadi faedah dibayar ke faedah diterima ni? Faedah belum terima, faedah diterima lah sebab perkataan diterima. Jadi 750 yang sudah terima. Sudah terima 750. Rupanya ada lagi yang belum terima ialah 600. Jadi nak tambah ke nak tolak? Tambah. Okey, jadi masukkan. Faedah diterima. Terima. Asalnya dalam imbangan duga adalah berapa tadi? Faedah diterima 750. 750. Okey, asalnya 750. Dia kata tambah sebab terkurang, belum lagi terima sebanyak 600. Okey, tambahkan berapa pelajar dapat? 1350. 1350. Okey, jadi yang nak rekod 2 kali yang belakang 600. Jadi petunjuk senang. Okey, faedah ini adalah hasil. Hasil belum terima. AS ke LS? AS. AS. Okey, masukkan AS. Okey, tulis apa? Faedah belum terima. Faedah belum terima. Okey, berapa yang belum terima? 600. 600. Okey, selesai. Okey, alhamdulillah. Okey, last. Apa dia last? Berikutnya ialah insurans terlebih bayar. Insurans terlebih bayar. Jadi tengok insurans. Insurans belanja ke hasil. Insurans memang debit. Belanja. Jadi dia belanja. Okey, jadi kita masukkan terus insurans dalam belanja, tulis insurans. Berapa insurans asalnya? Nilainya 300. Sekarang terlebih prabayar. Berapa banyak prabayar? 40. Okey, berapa jumlah dia? 260. Sekarang nak rekod 2 kali ialah 40. AS ke LS? Insurans prabayar. Yes. AS. Okey, masukkan dalam AS. Okey, nak tulis apa? Insurans Insurans prabayar. Prabayar. Insurans prabayar. Insurans prabayar. Berapa prabayar? RM40. Okey, selesai. Boleh bayar. Lepas tu kalau pelajar buat sama-sama dengan saya hands on, insya-Allah pelajar boleh buat dah. Kena hands on dengan saya macam tu. Kalau tengok memang susah sikit pelajar. Okey. Okey sekejap cikgu ni. Sekejap cikgu terkeluar pula yang ni. Okey, harap-harap boleh nampak lagi. Cikgu pakai handphone cikgu screen kedua pun cikgu boleh nampak lah. Okey, pelajar ada pertanyaan tak setakat ni? Ada pertanyaan tak? Faham tak konsep sekarang? Faham. Okey. Kalau okey. Jadi pelajar alhamdulillah dah faham. Okey, jadi pelajar apa nak buat sekarang ni? Kita kena lengkapkan. Item yang ada dalam imbangan duga yang belum kita sentuh, kita akan rekodkan sekali saja. Terus masukkan rumah-rumah. Jadi bila pelajar gunakan konsep macam cikgu ajar ni, pelajar dah sediakan tapak, jadi pelajar senang nak masuk. Pelajar terus checklist. Daripada atas ni terus turun ke bawah. Tak payah tengok atas bawah, tak payah. Daripada atas terus ke bawah. Okey, yang pertama. Kita tengok yang pertama. Modal. Okey, kita tengok yang pertama, modal. Okey pelajar. Ada tak dua modal? Ada kat mana modal? Equity pemilik. Masuk. Okey, terus masukkan sini. Okey, ni cikgu rekod sekali je.
Okey, cikgu pakai pen biru Modal ekuiti milik. Berapa nilai dia? Terus letak ujung 26707. Terus rekod. Okey, habis. Settle. Okey. Belian. Masuk. Cikgu suka tik dekat nombor sebab apa? Kadang-kadang butiran dia ada butiran yang digabungkan. Nombor dia kita terlepas nanti. Jadi kena hati-hati tikkan dekat nombor. Jadi dekat belanja, belian, okey, pelajar pakai pensel je, nanti nak guna soalan nombor dulu nanti susah nak pandang. Okey, jadi belajar belian. Okey, masukkan belian kolom pertama. Dalam perdagangan 27890. Okey, habis. Jualan. Masukkan dalam perdagangan jualan atas sekali 39890. Ni cikgu rekod je dulu. Okey, cikgu rekod. Belum cikgu kira cikgu jangan tak nak kira dulu. Okey, pulangan 400. Pulangan apa 400? Pulangan jualan. Okey, 557 pulangan belian. 557 pulangan belian. Okey, selesai. Kadar bayaran dah rekod. Inventory belum. Inventory perdagangan. Inventory awal 5,800. Okey, selesai. Sewa diterima dah. Sewa dibayar belum. Jadi kita rekodkan sewa dibayar. Ada tak sewa dibayar? Belum. Kita belum rekod. Jadi kita rekodkan sewa dibayar. Okey, berapa sewa dibayar? 1,500. Yang cikgu tandakan warna hijau tadi semua yang dah direkod, dah ada dalam maklumat teman. Okey, habis. Sewa diterima dah, gaji dah, insurans dah, komisen dibayar belum? Komisen dibayar belum? Komisen diterima dah. Okey, komisen dibayar adalah belanja. Berapa komisen dibayar? 800. Okey, belanja am. Belanja am. 700. Okey, lagi apa? Akaun belum terima? Belum. Okey, akaun belum terima ialah AS. Belajar AS. Cikgu terus rekod semua. Nanti tak tertinggal. ABT kita adalah 5678. 5678. Okey, ABB kita ialah LS. 657. 657. Okey, selesai. Bank overdraft. Liability semasa. Bank overdraft, liability semasa. Bank, saya suka buat bank, bank kurungan overdraft. Sebab akaun dia memang akaun bank sepatutnya. Pelajar tulis bank saja pun betul. 2680. Okey, selesai. Tunai. Tunai ialah AS. Jadi masukkan dekat AS tunai. Berapa tunai? 1,750. Okey. Okey, kenderaan. Okey, kenderaan kita letak ABS kenderaan. Untuk soalan ni cikgu tak uji lagi susut nilai Jadi kita masukkan je lah. Kenderaan 24,600 kos. Tolak susut nilai tak ada lagi, cikgu tak uji lagi. Lepas ni cikgu akan uji. 24,600 nilai buku. Okey, lepas tu apa? Lepas kenderaan, angkutan masuk. Angkutan masuk ialah perdagangan. Angkutan masuk ialah perdagangan, dia adalah Audi. Tambah angkutan masuk. Angkutan masuk. Berapa nilai dia? 5,000. Pelajar, laju sangat ke cikgu ni? Boleh ikut tak? Okey, alright. Faedah dah selesai. Faedah dah habis. Okey, diskaun belum. Diskaun belanja adalah belanja lah. Sebab kita dah label siap-siap, jadi pelajar terus tengok pelajarnya label masing-masing lah. Diskaun dia tak panggil dibayar, dia panggil diberi. Diskaun diberi ialah 200. Dalam hasil diskaun diterima. Apa diskaun diterima? 250. Okey, habis. Ambilan adalah kontrak, equity pemilik. Ambilan, terus masukkan. Ambilan terus letak ujung. Semua equity milik letak ujung. Ambilan terus letak ujung, berapa nilai dia? 500. Okay, 500. Pinjaman bank, LBS, terus masukkan pinjaman bank. 8085. 8025, sorry, 8025. Okey, perabot 2,500 ABS. Perabot ABS. Berapa nilai dia? 2,500. Susun nilai terkumpul tak ada. IB nilai buku 2,500. Dan last kali duty atas pilihan adalah AS. Duty atas pilihan AS pula. Duty atas pilihan apa? Perdagangan Audi. Audi. Duty atas pilihan. Okey, berapa duty atas pilihan? 320. Okey, 320. Okey, selesai. Okey, pelajar, habis.
Okey, dah habis. Boleh tak bantu cikgu untuk lengkapkan? Boleh tak bantu cikgu terus? Okey, boleh tolong cikgu kirakan terus? Boleh? Boleh. Boleh. Betul Okey, alright. Jadi untuk yang ini berapa nilai dia ni? Okey, jualan bersih, berapa dapat jualan bersih? 39490. 39490. 39 490. Sekejap 39490. Okey, selesai. Okey, seterusnya ialah kita nak dapatkan belian bersih, iaitu belian tolak pulangan belian. Okey, berapa pelajar dapat? 2733. 27 333. 333. Betul? Betul Ni pelajar kira ni. Memang nasib kita lah belajar Okey, Audi ada 2 je kat situ. Jadi kita masukkan 2 je lah. Yang ruangan ni kita dash je lah. Okey, tambahkan semua ni. Berapa dapat? 5320. 53. Kan kita tambah termasuk belian bersih sekali pelajar. Termasuk belian bersih dapat kos belian. Berapa dapat? 2253. 22653. 653. 32653. Betul Cikgu tak kira ni. Cikgu bergantung pada jawapan awak je. Okey, habis. Okey, tambahkan. 453. 38 453. 38453. Betul? Okey, habis. Okey, tolakkan inventory akhir. 25753. 25753. Betul? Betul? Okey, betul Okey, sekarang dapatkan untung kasar. Untung kasar, tolakkan. 337. Semula 13 337. 337. Betul tak? 737. 3737. Sekejap. Semula. Semula sekejap. 737. Betul? Okey. Betul. Okey. Jadi ini jawapan apa? Untung kasar. Untung kasar. Okey, alright. Okey, selesai. Okey, hasil. Tambah hasil. 1430. 1430. 1430. Okey, alright. Okey, tambahkan. Berapa dapat? Tambahkan. 15167. 167. 15167. Okey, habis. Okey, tak dapat tanya tak dapat tak beza ke beritahu? Kalau tak sama beritahu. Okey, tambah belanja. Semua belanja kena tambahkan. Apa dapat nilai belanja? 6360. 6360. Okey, sekarang tolakkan. Dapatkan untung atau rugi bersih. 8803. 807. Berapa? 8807. 07. Ya. 807. Okey, jadi ini untung apa? Positif. Untung bersih. Untung bersih. Apa? Nilai hasil salah. Nilai hasil 2780. 27. 2780. Okey, jadi ini tambahkan betul ke salah? Salah juga. Okey, berapa dapat jumlah tambah? Untung kasar tambah hasil. 16513. Betul? 16 517. 517. Okey, alright. Tambah banyak ni. Apa dengar sangat. 517. Okey, alright. Okey, habis tolak kan dapat apa? 10,157. 10,157. 10 157.
157. Okey, semua dapat tak yang ni? Dapat. Dapat. Okey, dapat. Dapat apa ni? Jawapan dia untuk untung bersih. Dapat untung bersih. Okey, sekarang kita lengkapkan kita ni sikit. Okey, kenderaan campur dengan perabot. Okey, berapa nilai dia? 27100. 27100. Okey, alright. Betul. Okey, betul ke tak betul ni saya tak tahu Nanti kita tengok pengimbang. Okey, AS. Okey, berapa jumlah AS? Tambahkan semua AS. Tak dengar, putus-putus. 21. 21104. Okey, 21104. Okey, alright, selesai. Okey, lepas tu liability semasa. Okey, berapa dapat liability semasa? 3815. Okey, 3815. Pelajar dah tahu apa nak buat, dah dapat AS dengan LS. Kita tolakkan AS, tolak LS, kita akan dapat modal kerja. Dapat apa? Modal kerja. Kita tulis dulu. Modal kerja. Mesti tulis di Word. AS tolak dengan LS. Okey, berapa pelajar dapat? 289. Betul? Betul. Okay, alright. Okey, sekarang kita carikan pengimbang untuk yang pertama. Pengimbang yang pertama. Okey, berapa dapat nilai? Pengimbang yang pertama. Okey, tolong cikgu. Berapa dapat pengimbang? 389. Berapa? 1? 389. 389. 44389. Betul? Betul. Okey, betul. Betul. Okey, alright. Ini betul kita lihatkan. Okey, modal awal. Modal awal tambah dengan apa? Untung bersih. Kita dah dapat dah untung bersih tadi. Pindahkan saja. Okey, berapa untung bersih? 10157. Okey, kena tambah dulu. Berapa dapat? 864. Okey, tolak ambilan. Tolak ambilan. 36364. Betul? Okey, alright. Lepas tu cari last sekali pengimbang kita. Imbang tak? Imbang. Berapa imbang kita? 4389. 44389. Nampak tak belajar? Kita dah selesai, kita dah buat. Nampak tak? Ikut secara sistematik boleh imbang tak? Boleh. Senang, nampak tak? Apa tu nak tengok soalan tu banyak kali, nak conteng banyak-banyak, penuh-penuh dalam kertas jawapan. Kita buat simple tapi ringkas macam ni. InsyaAllah, Alhamdulillah siap. Okey, boleh ikut tak yang ni? Konsep yang asas ni? Boleh. Okay, jadi pelajaran yang tertinggal tu cikgu akan masukkan dalam grup lah. Boleh sambung lagi tak sikit lagi? Boleh. Boleh, silakan. Maklumat. Boleh. Okey, cikgu Boleh. Cikgu tengok sikit audien, tengok Boleh, kita, cikgu. Boleh. yang grup pertama dah hilang dah. Boleh. Dah. Okey, insya-Allah. Okey, kita teruskan. Okey, tarik nafas dulu. Okey, kita terusnya kita buatkan. Okey, cikgu nak clearkan ni dulu. Sebab tadi cikgu dah conteng yang dah masuk. Soalan nombor 2. Cikgu conteng yang cikgu conteng hijau ni, cikgu nak tanda yang tik-tik ni kan. Okey, yang label tak apa, yang label biar aje. Yang cikgu nak tanda dulu. Okey. Jadi pelajar kita akan buat yang kedua. Soalan ni cikgu pun baru create ni cikgu baru create yang barulah. Okey, jadi cikgu pun tak tahu jawapan penuh dia berapa, nanti kita akan buat. Okey, soalan nombor 2. Okey, nombor 2. Tuliskan nama dia dulu, perniagaan siapa? Gemuk. Betul? 31 Disember 2020. Okey, perniagaan gemuk sama juga. Ini tulisan cikgu sebenar Okey, 31 Disember 2020. Okey, selesai.
Okey. Jadi soalan nombor 2, soalan dia soalan aras tinggi. Sederhana dan tinggi. Jadi pelajar kena fokus betul-betul. Tengok betul-betul, cikgu akan bantu Okey, satu persatu kita buat. Soalan nombor 2. Okey, kita fokus soalan nombor 2. Ada pelajar yang baru masuk, sekarang kita sedang buat soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Okey, cikgu teruskan. Okey, soalan nombor 2. Inventory pada 31 Disember 10,200 dan nilai pada kos dan 12,650 pada harga pasaran. Pelajar nak ambil mana pelajar? 2,200. Okey, kita akan ambil nilai yang paling rendah. Okey, sekejap kita ujikan sikit. Kita ambilkan nilai paling rendah iaitu berapa jumlah nilai paling rendah? Iaitu 10,200. Jadi pelajar rekod 2 kali. 10,200 rekod 2 kali. Okey, tadi maklumat taman cikgu pakai pen purple. Okey, maklumat taman cikgu pakai pen purple. Jadi senang sikit nanti dia pelajar nak tengok. Okey, berapa inventory akhir? Inventory akhir bernilai 10,200. Okey, selesai. Okey, habis. Sekali lagi nak rekod kat mana? Dalam AS. Dalam AS. 10,200. Habis. 2 markah dah dapat. Habis. Boleh ikut Boleh. Boleh. Okey, alright. Nombor 2. Okey, nombor 2. Okey, sewa bulan Disember masih belum dijelaskan. Apa maksudnya pelajar? Sewa bulan Disember masih belum dijelaskan. Apa maksudnya? Belum bayar. Belum Tak bayar. bayar lagi. Belum bayar. Sewa Okey, belum bayar. betul. Sekarang berapa bulan yang belum bayar? Sebulan. Sebulan. Satu bulan saja yang belum bayar. Betul pelajar? Okey, sekarang boleh tak cari? Okey, cuba tengok. Sewa. Mana sewa? Merujuk pada sewa ini. 1,500. Betul? 1,500. Betul tak? Betul. Okey, jadi 1,500. Okey pelajar, 1,500 ini untuk berapa bulan ni? 12 tahun. Okey, sewa yang merujuk tadi 1,500 yang kita ni, ini ialah maksudnya sudah bayar. Yang kita sudah bayar maksudnya 1 Januari sampailah 30 November. Sebab Disember belum bayar lagi. Betul bayar? Belum bayar. Okey, jadi pelajar boleh tak cari? Untuk 1 bulan berapa? Boleh tak cari? Boleh. Okey, jadi berapa? Itu 25. 1,500 bagi dengan berapa? 12. 11. Bukan 12. 11. Kalau bagi dengan 12, dah bayar dah tadi. Disember. Sekarang Disember belum bayar. Betul tak bayar? Betul. Jadi berapa nilai dia? 136. 136. Cikgu, Betul? 136. if kalau ada perpuluhan kat belakang ni, nak kena ambil Ada perpuluhan ada Ada perpuluhan. perpuluhan. Sepatutnya tak ada perpuluhan. Cantik sikit. Okey. Jap pelajar. Cuba bagikan dengan bagi dengan 10. Boleh tak 10? Boleh. Kosong. 5-0. Ya, cikgu tukar sikit. Cikgu tukar soalan. Boleh kosong. Boleh ikut soalan Okey, ini cikgu tukar apa? Oktober. Sorry. Bukan Oktober, sorry. November dan Disember. November dan Disember. Jadi maksudnya berapa bulan belum bayar? 2 bulan. 2 bulan. Nombor perpuluhan nanti keliru. Nanti kita nak imbangkan dia tak cantik. Banyak Okey, jadi maksudnya apa pelajar? Jadi maksudnya cikgu terangkan kita dah bayar ialah 1,500. 1,500 kita dah bayar untuk apa? 1 Januari sampai apa? Sampai bulan Oktober saja. 31 Oktober. Betul tak pelajar? Jadi berapa bulan ni? 10 bulan. 2 bulan. Jadi boleh tak kita nak cari? Nak cari kan untuk sebulan? Boleh. 1,500 bagi dengan berapa dapat? 150. Bagus. Okey, yang belum bayar ialah November Disember berapa bulan? 2 bulan. 2. Dengan 2. Berapa dapat? 300 ialah belum bayar. Jadi kalau soalan ni kita convert balik, 300 adalah sewa belum bayar. Jadi dia dah jadi macam soalan nombor 1 tadi, soalan direct. Tapi masalahnya 300 ni dia hidden kan. Jadi pelajar kena cari sendiri. Faham pelajar? Faham tak macam mana cikgu dapat? Faham. Faham. Okey, pelajar cuma pelajar-pelajar yang baru masuk, cikgu edit sikit. Nombor 2 ni, sewa bulan November dan Disember masih belum dijelaskan. Jadi pelajar kena tahu. Okey, jadi terus rekodkan.
Okey, nak rekodkan dekat mana? Sewa tadi belanja ke hasil? Belanja. Belanja. Okey, jadi belanja. Nak tulis apa dalam belanja? Sewa belum bayar. Sewa dibayar. Belum bayar tak boleh tulis. Sewa dibayar. Berapa yang dibayar? Yang dah bayar sebelum ni? 1,500. Dalam imbangan duga ialah 1,500. Tambah Bagus. Tambah berapa? Yang belum bayar? 300. Jadi berapa nilai dia? 1,800. 1,800. Okey, yang mana nak rekod 2 kali? 300. 300. Dapat belajar. Ini sekarang nombor 2, cikgu hiddenkan jawapan dia. Soalan nombor 1 tadi semua soalan dia direct kan? Betul tak? Soalan nombor 2 pelajar kena cari nilai 300. Okey, boleh? Boleh. Okey, sekarang nak masuk mana? AS ke LS? LS. 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 Okey, masuk LS. Nak tulis apa LS? Sewa belum bayar. 300. Sewa belum bayar. 300. Okay, AS semua kolom pertama. Selesai. Sewa belum bayar. Habis. Maklumat tambahan yang pertama. Yang kedua. Habis. Okey, selesai. Okey, ada pertanyaan tak? Ada pertanyaan tak? Siapa nak tanya, tanya. Jangan malu-malu. Siapa nak tanya, tanya. Okey, tak ada. Cikgu teruskan. Nombor 3. Nombor 3. Belanja am telah dijelaskan 200 untuk bulan Januari 2021. Apa ni maksudnya belajar? Prabayar. Prabayar. Betul belajar? Prabayar. Sebab apa prabayar? Telah dijelaskan. 2021. Perakaunan kita ingat berakhir 31 Disember. Jadi perakaunan kita 1 Januari 2020 sampailah 31 Disember. Sekarang dia dah bayar sampai Januari 2021. Jadi apa maksud? Terlebih. Terlebih berapa? Tak payah kira. Dia dah beritahu dah 200. Ambil saja 200. Boleh belajar? Jadi belanja am. Jadi belanja am terlebih. Terlebih nak tambah ke nak tolak belajar? Tolak. Okey, jadi masukkan dalam belanja am. Okey, tengok dalam imbangan duga. Berapa belanja am? 700. Imbangan duga 700. 700. Okay, jadi 700 tolak 200. Sekarang berapa nilai dia? 500. Ratus. Okey, 500. Jadi nak rekod 2 kali adalah 200. 200. AS ke LS? Belanja terlebih. AS. Ialah AS. AS. Masukkan dalam AS. Nak tulis apa dalam AS? Belanja am. Sewa prabayar. Bukan Belanja sewa. am. Belanja am prabayar. Ya betul, belanja am. Belanja am Prabayar. Okay, berapa nilai prabayar tadi? 200. Okey, selesai. Okey, ada siapa lagi nak tanya? Nak tanya terus tanya jangan malu. Takkanlah cikgu terangkan ni cikgu faham. Mesti ada pertanyaan-pertanyaan sikit. Kan tanya sikit. Okey, habis. Nombor 4. Gaji setahun 2,600. Gaji setahun 2,600. Okey, bandingkan. Gaji dekat atas. Gaji yang sudah bayar adalah 2,000. 2,000. Gaji yang sepatutnya setahun ialah 2,600. Apa terjadi? Dia terkurang bayar. Kurang. Kurang berapa? 600. Tambah. Jadi 600 yang kena rekod 2 kali. Bila dah sebut kurang ni dah tahulah. Tambah. Kurang ialah apa? Belum bayar. Betul? Okay. Jadi 600 yang rekod 2 kali. Okay, jadi belajar terus masukkan dalam belanja. Nak tulis apa? Gaji. Okey, berapa gaji dalam imbangan duga? 2,000. 2,000. Okey, tambah berapa? 600. 600. Jadi 600 yang rekod 2 kali, 2,600. Jadi 600 yang rekod 2 kali. Okey, selesai. Jadi nak masuk AS ke LS? Gaji belum bayar. LS. LS. Okey, LS. Jadi tulis apa? Gaji Belum bayar. Gaji belum bayar. Okey, berapa belum bayar? 600. 600. Okey, selesai. 600. Okey, 600. Okey, habis. Okey, berikutnya habis. Maklumat tambah berikutnya cerita pasal insurans. Okey, insurans cikgu ada slide cikgu lah. Insurans ni pelajar kena ni ada 2 jenis insurans ni. Pelajar kena ni cikgu highlightkan sikit. Cikgu nak terangkan terus. Insurans ni ada 2 jenis. Nombor 4 dengan nombor 5. Nombor 4 dan 5. Okey. Cikgu ni cikgu explain dulu boleh?
Boleh. Okey, cikgu explain dulu. Okey. Jadi pelajar, okey, mic tu ada yang berdengung tu tengok sikit. Okey, insurans. Okey, pelajar, insurans pelajar, cikgu andaikan di sini adalah insurans kenderaan. Ia adalah insurans kenderaan. Sebut je kenderaan, semua kenderaan mesti ada cukai jalan. Ini ialah rotek. Pelajar, ini bukan insurans, ini rotek. Jadi rotek, sebelum nak buat rotek, sebelum nak bayar rotek dekat pejabat pos, nak bayar kat JPJ pelajar pelajar mesti ada bersama-sama dengan insurans. Insurans yang dimasukkan ialah apa? So insurans kenderaan lah. Kalau berlaku kemalangan, ada kemalangan ke tak ada kemalangan, mesti bayar insurans baru boleh ada rotek. Kalau tak ada rotek, apa jadinya? Pelajar, kalau rotek ni tak ada, kena saman. Kena saman, betul pelajar? Okey. Alright pelajar. Jadi pelajar, sebut je insurans pelajar, sebut je rotek pelajar. Kalau kita belajar, kita belajar rotek mesti kita tak akan bayar setiap hari. Kita akan bayar ke depan, kita akan bayar advance. Kalau awak insurans awak belum bayar insurans, maksudnya awak insurans awak tak ada. Bila tak ada, tadi si awak dah cerita tadi apa? Kalau jumpa polis, awak kena saman. Betul? Okey, pernah tak jumpa dalam soalan dalam belanja ada saman? Ada tak? Tak. Tak ada. Sebab apa? Dalam SPM dia nak latih kita supaya jadi peniaga yang baik. Dia nak latih kita jadi peniaga yang baik. Betul pelajar? Jadi pelajar, sebut je insurans, ada je insurans kenderaan, mesti bayar lebih. Kalau kita beli kereta pada, contohnya kita beli kereta 1 Januari. Kita akan bayar insurans, kalau bayar untuk setahun, kita akan bayar sampai 31 Disember. Pelajar, insurans ni kadang-kadang bayar untuk setahun, kadang-kadang bayar untuk 6 bulan. Bergantung pada, tak ada bayar untuk setiap hari, tak ada. 6 bulan ke setahun? Ikut soalan. Kalau kita beli kereta pada contohlah, pada 1 April. Sampai bila insurans tu kita akan bayar? 31 Mac. 31 Mac tahun depan. Okey, ini kalau tahun 2020, ini akan sampai 2021. Kalau kita beli kereta pada 1 Ogos. Sampai bila? 31 Julai. 31 Julai. Ini kalau setahun. Faham pelajar? Jadi pelajar kena bayar terlebih. Sebut je insurans, setakat ni insurans memang biasa terlebih, tapi bergantung pada soalan. Belajar untuk soalan. Okey, alright, selesai. Jadi belajar macam mana nak rekod? Okey, sekarang belajar cikgu andaikan ini bukan soalan, bukan jawapan bagi tadi tau. Ini contoh. Okey, kita tutup akaun, semua perakaunan kita tutup 31 Disember. Okey, insurans 300 dalam imbangan juga adalah insurans apa? Ini adalah insurans yang sudah bayar. Ini adalah yang sudah bayar. Okey, jadi belajar dalam soalan. Bayaran insurans adalah untuk setahun. Insurans adalah untuk setahun. Dia kata mulai start. Okey, dia bayar start mula bila? Dia bayar start 1 Jun. Jadi setahun kemudian. Berapa setahun kemudian? 31 Mei. Dah tentulah 31 Mei. Betul pelajar? Okey, kita punya akaun tutup sampai sini 31 Disember. Jadi apa maksudnya? Maksudnya apa berlaku? Yang garisan putus-putus ni adalah apa? Terlebih. Terlebih berapa? Prabayar. Berapa bulan terlebih? 6 bulan. Betul? Betul? Okey, bagus pelajar. Salah pelajar. Salah, bukan 6. Berapa bulan? 5 saja. Start Januari. Disember dah di 31 Disember. Jangan kira Disember. Januari, Februari, Mac, April, Mei. Berapa bulan? 5 bulan. 5. Okey, jadi pelajar kena tahu 5 bulan. Okey, sekarang boleh tak cari nilai 6 bulan? 5 bulan. Boleh tak? Boleh. Kita dah tahu dah. 300 ni adalah untuk setahun. 300 ni untuk setahun. Mana cikgu tahu? Dalam soalan sebut. Jadi 300 bagi dengan 12. Kalau dia kata insurans adalah untuk setengah tahun. Bagi 6. Bagi dengan apa? Bagi dengan 6. Itu je jawapan dia. Boleh boleh? Okey, jadi kena hati-hati. Okey, bagi setahun. Dapat sebulan adalah 25. Sekarang terlebih berapa bulan? 5. Kali Darab 5. 125. Jadi 125 ni apa maksud? Bayar. Jadi sama macam soalan 1, insurans prabayar 125. Macam tu kan. Jadi konsep dia insurans dalam belanja ID tolak dengan prabayar. 300 tolak 125 dapat 175. Sekali lagi AS ke LS? AS. AS. Insurans prabayar. Berapa nilai dia? 125. Okey, ini soalan kalau dia kata bermula. Okey. Insurans yang kedua. Cuba tengok insurans kedua. Bayaran insurans adalah setahun sehingga. Okey, sehingga pula dia kata. Dia dah kirakan, dia kata sehingga dah. Tak payah kali sehingga bila dia bayar. Okey, sekarang belajar sama juga garisan yang cikgu buat. Mula tak tahu tapi dia dah bagi tahu tamat. Tamat dia 31 Disember 2021. 31 Mac 2021. Jadi pelajar automatik insurans mesti prabayar. Betul pelajar? Prabayar berapa bulan? 3 bulan. Boleh? Okey, boleh tak cari nilai sebulan?
Boleh. 300 bagi 12. Kenapa bagi 12? Sebab setahun. 25. Kali dengan berapa? 3. Berapa dapat? 75. 75 ini adalah prabayar. Okey, jadi pelajar, dalam jawapan kita mestilah ID tolak prabayar 300 tolak 75. Sekali lagi AS ke LS? AS. 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 Berapa ada? 75. 25. Boleh pelajar? Faham tak contoh cikgu bagi ni? Faham. Faham. Okey. Pelajar, kalau dah boleh kita lakarkan untuk kita punya jawapan. Okey pelajar, tengok sekali lagi. Bayaran insurans adalah setahun mulai 1 April 2020. Okey, sekarang pelajar. Cikgu buat garisan seperti yang cikgu buat tadi. Macam mana cikgu lakarkan? Okey, cikgu buat garisan macam ni, tengah-tengah, lepas tu cikgu buat garisan putus-putus. Betul tak? Okey. Tengah-tengah ni tarikh tutup akaun kita. Tutup akaun kita ialah 31 Disember 2020. Okey. Dia kata dia mulai berapa bulan dia bayar? 1 April. Okey, mula 1 April. Minta maaf tulisan cikgu tak cantik. 2020. Okey, bila setahun kemudian? 31 Mac. 31 Mac. Bila insurans tamat pada 31 Mac 2020. Okey, jadi jelas kat tengah-tengah ni ialah apa? Prabayar. Prabayar 21 kan? Kat sini adalah prabayar. 3 Okey, berapa bulan prabayar? 3 bulan. 3 bulan. Okey. Berapa insurans yang telah dibayar sebelum ni? Cuba cari insurans. Mana insurans? Insurans 300. Okey, 300 ialah setahun. Okey, boleh tak cari nilai dia? Boleh. Sebulan berapa? 300 bagi dengan 12. Berapa dapat? 25. 25 kali dengan 3 75. jadi 75 adalah apa? Prabayar. Boleh bayar? Prabayar. Okey, boleh tak kita Boleh. rekod terus? Boleh Okey, kita rekodkan terus. Jadi terus rekod. Insurans itu adalah belanja. Jadi pelajar masukkan dalam belanja, tulis insurans. Asalnya berapa ratus dalam imbangan juga? 300. Terlebih. Tolak berapa? 75. Okey, bagus. Tolak 75. Berapa pelajar dapat? 25. 225. Okey, sekali lagi. Okey, boleh ikut Okey, Boleh. AS. AS. Satu apa AS? Prabayar. Betul. Prabayar. 75. Okey, selesai. Habis. Okey? Okey, habis. Okey, habis. Dah selesai dan last kali soalan. Okey, apa soalan dia last? Dia kata. Okey, faedah yang diterima adalah untuk setengah tahun. Faedah yang diterima adalah untuk setengah tahun. Adalah untuk setengah tahun perakaunan. Jadi pelajar sewa faedah. Mana faedah? Faedah. Okey. Okey, 750. Jadi apa maksudnya? Terlebih. Terlebih ke terkurang? Terlebih ke terkurang? Terlebih. Betul. Tak cukup. Jadi belajar tak cukup lah. Sebenarnya tak cukup. Bukan terlebih. Jadi belajar terkurang. Yang terima hanya untuk setengah tahun. Sepatutnya ialah untuk sepatutnya dia terima adalah untuk setahun. Betul belajar? 12 bulan. Tapi dia terima baru apa? Setengah tahun saja. Jadi apa maksudnya? Setengah tahun lagi belum lagi. Belum. Betul. Jadi pelajar kena tahu cikgu terangkan balik. Jadi pelajar yang dia terima tadi, yang dia terima dia kata 1 Januari sampai Jun. Sampai 30 Jun. Setengah tahun. Berapa nilai dia tadi dia terima? 750. Tak cukup. Sepatutnya dia mesti sampai 31 Disember. Betul pelajar? Jadi berapa nilai lagi tak cukup? 750. Setengah tahun lagi. Tambahkan. Dapatlah yang sebenar. Boleh? Jadi pelajar yang nak rekod 2 kali, yang belum ni. Belum bayar. Belum terima. Berapa yang belum terima? Setengah tahun lagi. Belum terima setengah tahun lagi. Berapa nilai dia? 750. Okey, alright. Okey, dapat tak? Macam mana cikgu dapat 750? Tak faham tanya? Dapat tak? Nampak. Boleh? Okey, boleh jadi setengah-setengah lah pelajar, separuh-separuh. Jadi faedah diterima adalah apa? Okey, jadi maksud faedah diterima. Okey, berapa dalam imbangan juga?
750. Tanpa yang belum terima setengah tahun lagi 700. 750. Okey, berapa pelajar dapat? 1,500. 1,500. Bagus. Okey, jadi pelajar berapa yang nak masuk 2 kali? 750. AS. ES. AS. Okey, masuk dalam AS. Nanti apa dalam AS? Faedah belum diterima. Faedah belum terima. Faedah belum terima. Berapa belum terima? 750. 50. Okey, dah siap. Belajar. Faham tak belajar? Soalan nombor 2 semua soalan hidden. Soalan tersembunyi. Belajar kena cari nilai dia. Soalan nombor 1 semua soalan direct. Betul belajar? 2 berbeza, jadi pelajar campurkan nanti ilmu yang cikgu ajar soalan 1, soalan 2, pelajar dapat soalan nombor 3. Okey, pelajar sikit lagi pelajar. Sebelum kita tamatkan, boleh tak kita nak selesaikan? Boleh tak? Kalau cikgu sampai sini lah pelajar buat nanti. Boleh. Selesaikan cikgu. Selesaikan. Boleh? Okey, Boleh, selesai. go. Boleh. Siapa yang boleh teman cikgu sampai habis ni, alhamdulillah lah kita terus. Okey, alright. Jadi kita terus. Okey, terima kasih kerana masih ada lagi. Okey, modal awal. Okey, modal awal. Modal terus kita cek daripada atas atas terus ke bawah. Sekali cek, double check. Okey, 26. modal terus adalah equity pemilik. Terus masukkan. Okey, berapa nilai modal cikgu pakai pen biru. Modal awal 26707. Konsep yang sama macam tadi Cikgu laju sikit yang ni Okey, belian 27890. Cikgu terus 27890 sama macam tadi. Jualan. Okey, 27890. Jualan 39890. Okey, selesai. Ulangan jualan 400. Ulangan belian 557. Okey, 557. Kadar bayaran 656. Kadar bayaran belum ada kan? Belanja. Okey, sekejap. Cikgu betulkan ni. Skrin cikgu terlindung. Okey, jadi kadar bayaran. Okey, kadar bayaran 656. Masukkan. Inventory ialah perdagangan, inventory awal perdagangan, inventory awal 5,800. Okey, alright, sewa dah, sewa diterima belum? Sewa diterima hasil. Sewa diterima 500. Okey, sewa dibayar dah, gaji dah, insurans dah, komisen dibayar belum? Komisen dibayar adalah belanja, komisen dibayar. Berapa nilai dia? 800. Komisen diterima ialah 578. Komisen diterima berapa? 578. Okey, habis. Okey, akaun belum terima AS. Akaun belum terima AS. Okey, masukkan terus AS. Cikgu dah tulis butiran. Cikgu dah tuliskan butiran 5678. 5678. ABB cikgu dah tuliskan butiran 657. Itu butiran yang wajib yang ada dalam AS dengan LS. Okey, selesai. Bank overdraft, liability semasa bank overdraft cikgu buat kurungan overdraft. Tulis bank saja pun betul. Berapa nilai dia? 2680. Okey, lepas tu tunai AS, 1750. Okey, lagi apa? Kenderaan ABS, masukkan kenderaan. Kenderaan 24,600. Susun nilai tak ada lagi buat masa ni, 24,600. Okey, habis kenderaan. Angkutan masuk perdagangan. Belajar. Angkutan masuk 5,000. Okey, habis faedah. Faedah diterima dah. Kita dah masukkan, dah tanda hijau, betul tak? Dah. Okey, diskaun. Belum. Diskaun diberi. Diskaun diberi. Belanja. Diskaun diberi, belanja. Dah habis pun ada lagi nak masuk. Okey. Diskaun diterima. Okey, diskaun diterima. Okay, ada pelajar mungkin internet dia tak kuat kan. Jadi dia kadang terkeluar sendiri sekarang tak apa, teruskan je. Ambilan adalah ni dah habis cikgu tanda right. Ambilan adalah equity pemilik. Ambilan terus masuk equity pemilik. Okey, berapa nilai ambilan? 500. Okey, habis.
Liability bukan semasa, pinjaman, kita akan tulis pinjaman. Berapa nilai pinjaman? 8025. Okey, alright. Okey, perabot 2,500, perabot 2,500, masukkan ABS. 2,500. Okey, dan last kali apa? Duty atas belian. Duty atas belian. Perdagangan. Duty atas belian ialah perdagangan. Audi. Okey, berapa nilai dia? 320. Okey, 320. Okey, selesai. Okey, sekejap cikgu nak kecilkan sikit garisan ni. Sangkut. Okey, cikgu masukkan terus. Okey, boleh tak belajar? Okey, dah settle. Cikgu dah masukkan. Okey, boleh tolong cikgu kirakan? Boleh. Okey, kita masukkan. Okey, garisan dia nipis sikit lah. Tadi terbang nipis garisan dia. Okey, jualan, tolak pulangkan jualan. Berapa nilai dia? 39. 4. 39. 490. Okey, dapat. Okey, selesai. Okey, untuk belian bersih, belian tolak pulangan belian. Saya rasa sama macam tadi berulang-ulang. Berapa? 27? 333. Okey, bagus. Okey, habis. Lepas tu tambahkan dengan belian bersih, tambah semua dengan Audi. Tambahkan semua. Tambahkan semua ni. Tambahkan semua. Berapa dapat? 32653. 653. 32653. Okey, dapat. Betul dapat confirm Ya. Okey, betul. Okey, tambah. Inventory awal tambah dengan 32653. Berapa dapat? Dapat 38453. apa? 8? 38453. Sekejap, 3 tadi. Sekejap. 38453. Betul? Betul? Okey, alright. Okey, lepas tu tolakkan dengan inventory akhir. 28 253. 253. Okey, habis. Okey, sekarang tolakkan dapatkan untung atau rugi kasar. 11,237. 237. Okey, jawapan ni adalah untung kasar. Okey, untung kasar. Okey, selesai. Okay, sekarang tambahkan dengan hasil semua. Hasil tambahkan semua hasil. 2828. Okey, tambahkan. 14065. Okey, dapat confirm? Siapa yang dapat tak? 14065. Dapat. Okey, dapat. Okey, betulkan terus. Okey, lebih belanja. Berapa dapat nilai belanja? 681. Tak dengar. Sabar. 881. Tak dengar lah. Tak dengar. Cikgu tak dengar. 6881. 6881. Sama tak? Bukan 6781. 6781. Okey, 6781. 1. Okey, 6781. Okey, alright. Sekarang tolakkan. Berapa dapat? 3284. Okey, dah. 7284. Betul? Betul. Okey, Betul. ini adalah untung bersih. Betul. Okey, untung bersih. Alright, selesai. Okey, habis. Dah lengkapkan untung bersih. Okey, sampai sini boleh tak? Boleh ikut tak? Boleh. Boleh. Yes, okey. Lepas tu habis kita lengkapkan ABS kita. Okey, tambahkan ABS kita. Okey, berapa nilai ABS kita? 26 27. 7100. Okey, 27 100.
Okey, 2700. Okey, alright, selesai. Okey, AS kita berapa dapat AS kita? 18 603. Oh, sopan je suara awak. Lembutnya suara awak. Okey, alright. Okey, habis. Levity semasa. Okey, habis levity semasa. Okey, jumlahkan. Berapa nilai dia? 4237. 4237. Betul? Betul. Betul. 4237. Ya. Betul. Okey, alhamdulillah. Okey, ada dapat. Okey, sekarang tolakkan AS tolak LS. Dapat modal kerja. Modal kerja. Cikgu tulis sini ya, modal kerja. Okey. 1436. Berapa? 14366. 4366. 14366. Okey, dapat modal kerja. Jangan lupa modal kerja tu dapat markah word jadi kena hati-hati. Okey, dapatkan jumlah imbangan dia. Cikgu aset. Salah? Tu yang access masa tu salah. Access masa salah. Okey, access masa berapa? 18653. 15 18653. Okey, jap. 18653. Okey, 653. Okey, tolakkan liability semasa. 12667. 12667. Dapat tak? 12667. Dapat tak? Dapat tak? 12667 dapat tak? Ke lain? Lain. Lain. 4416. Okey, yang mana? 14416. 4416. Yang mana salah? AS betul, AS. Betul. 12767 salah. Okey, alright. Liability semasa Kerja. betul. Modal kerja tu, modal kerja. Jawapan itu salah. Jawapan yang last kali modal kerja salah. yang modal kerja. Okey, berapa modal kerja? 14416. 144. 14,416. Okey, betul tak? Betul. 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 Sekarang cari imbangan dia. Okey, imbangan. Tambahkan. ABS tambah dengan modal kerja. Berapa pelajar dapat? 4156. Berapa? 41516. 41516. Betul tak? Betul. Betul. Okey, betul. Okey, alright. Betul. Betul Okey, modal awal tambah dengan untung bersih. Tambah untung bersih. Untung bersih kita dah ada dah. Untung bersih. Okey, berapa untung bersih kita? 7284. Okey, tambahkan. Berapa dapat? 339991. Siap. 33 991. 991. Betul? Betul. Okey, tolak Betul. 500. Ambil lagi. 91. Berapa? 3 3491. 33491. Modal akhir. Jangan lupa tulis modal akhir. Tambah dengan pinjaman. Berapa dapat pinjaman? 41516. 41516. Okey, dapat imbang tak? Dapat. Dapat. Bang. Dapat. Okay, alright. Dalam peksa kalau dapat macam ni, suka tak? Suka. Happy sangat-sangat. Kan kita tak payah reverse balik nak. Nampak tak? Kita jalan sekali lalu je imbangan duga kita. Semua dah rekod. Sebab apa? Kita buat secara sistematik. Tu je. Alhamdulillah.